Muhjar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagaimana yang telah saya war-warkan dalam Facebook yang kita gunakan ini, bahawa format Friday Live yang selalu ke udara dengan hanya seorang saya saja akan diubah kepada suatu perbualan secara santai dengan tetamu-tetamu yang akan saya jemput. Pada kali ini kita mulakan bicara santai kita untuk pengisian Friday Live dengan Dr. Muhammad Kamil Haji Abdul Majid. Beliau ini adalah seorang bekas pensyarah yang bertaraf Profesor Madya di Akademi Pengajian Islam dan bersama saya selama 6 tahun menjadi timbalan pengarah Akademi Pengajian Islam, dan beliau juga adalah merupakan seorang yang lama berkhidmat sebagai Ketua Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam di akademi tersebut. Bidang pengkhususan beliau ialah pemikiran Islam. Pada hari ini kita akan berbicara tentang apa sebenarnya Islam itu. Apa yang saya nak kemukakan kepada Dr. Kamil ialah dalam akhir ini di negara kita ini banyak orang keliru tentang berbagai corak Islam yang dikemukakan. Ada Islam Ahli Sunnah wal Jamaah yang menganggap bahawa Islam yang lain itu tidak benar dan tidak original. Ada Islam Syiah yang juga merupakan suatu kelompok yang mempunyai pandangan yang sama. Islam Salafi, Islam Wahabi, Islam Hadari, Islam macam-macam lagi. Jadi sebagai seorang yang pakar dalam pemikiran Islam, mungkin boleh Dr. Kamil menerangkan kepada kita apa sebenarnya Islam yang sebenar itu dan bagaimana kita nak mengenali dalam masyarakat kita ni. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dada dan hatiku dan mudahkanlah urusanku dan lancarkanlah lidahku supaya orang ramai dapat memahaminya. Tuan Pengerusi, walaupun nampak mudah pengertian Islam itu, tapi kita untuk memahami secara lebih mudah, kita kena melihat dari segi latar belakang. Satu, latar belakang Islam itu sendiri, dan yang kedua, latar belakang sejarah umat Islam yang mendokong Islam itu. Kalau kita lihat kepada istilah Islam itu sendiri, maka sudah tentu kita kena rujuk kepada bahasa Arab. Sebab perkataan Islam itu bahasa Arab, dan bahasa Arab yang paling unggul sudah tentulah Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran sendiri Allah menyatakan
walahu aslama man fil ardi. Bagi Allah tunduk patuh segala apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi Islam itu bermaksud dari segi bahasanya penyerahan diri kepada Tuhan pencipta alam. Kemudian Islam itu sendiri bermacam-macam istilah diberikan. Ulama-ulama khususnya, kalau seorang ulama yang terkenal, Syed Sabit, dia mengatakan Islam itu ialah iman dan amal. Kata Syed Hawa, Islam itu ialah penyerahan diri seluruhnya sesuai dengan firman Allah, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam itu semua sekali. Jadi istilah tersebut suatu ajaran yang komprehensif, yang syumul, yang universal. Datang Syed Qutb, dia kata Islam itu manhajun ilahi lil bashar, satu kaedah untuk manusia yang datangnya dari Tuhan. Dalam pengertian biasa kita sebut Islam itu sebagai agama, dan ini sesuai dengan firman Allah, inna dina indallah al-Islam, bahawa agama di sisi Allah itu ialah Islam. Tetapi dalam bahasa Melayu, bila kita sebut agama ataupun ugama, orang selalu melihat satu ajaran dalam berbentuk ritual, berbentuk ibadat, berbentuk kerohanian. Jadi bila pergi pada Islam, sembahyang, puasa, zakat, haji. Sebab itu para pemikir mutaakhir misalnya seperti Hasan Banna, dia mengatakan Islam itu nizamu hayah syamil, sistem hidup yang komprehensif. Tapi persoalannya begini, bukan soal apa itu Islam sebenarnya. Dalam realiti masyarakat kita keliru. Adakah yang betulnya Islam Daesh ataupun Islam liberal ataupun Islam Hadari ataupun Islam Salafi ke Islam Ahli Sunnah wal Jamaah? Ini kekeliruan ni. Jadi contoh saya ni, orang yang tidak mempunyai pandangan macam Dr. Kamil kita lah. Jadi bagi dia, yang mana satu Islam tu? Yang dikatakan syumul, yang dikatakan manhaj hayah, yang dikatakan adakah itu Islam Daesh ataupun Islam liberal ataupun Islam Ibrahimi? Ini yang persoalan kita sekarang ini. Secara mudah, saya ingin membuat satu kiasan ataupun analogi. Kita belajar masa kecil dulu, kita ingat cerita 7 orang buta dengan seekor gajah. Itu. Cuba kita elaboratekan. Islam itu dia terlalu besar. Okey. Dari dunia sampai akhirat. Dari bangun pagi sampai tidur balik. Dari individu, masyarakat, malah tengah tidur pun ada Islam tu. Negara, hubungan antarabangsa dan sebagainya. Jadi manusia ni dia terhad. Pemikiran dia terhad. Jadi macam 7 orang buta tadi, dia pergi pegang belalai. Dan dia pegang tu, maka dia kata, oh macam ni Islam ni, macam belalai. Itu satu. Okay. Mari pula yang kedua pegang ekor. Mari yang ketiga pegang badan. Mari yang keempat pegang macam-macam tadi. Akhirnya mereka lihat Islam itu macam gajah yang mereka pegang itu. Iaitu sebahagian daripadanya. Jadi adakah boleh kita anggap semua mereka ini, sama ada orang ahli sunnah ke, orang syiah ke, salafi ke, masing-masing jamaah bahagian masing-masing? Dan apabila kita mengemukakan Islam tanpa dalam konsep yang syumul itu, ibarat orang buta yang hanya mengenali gajah melalui apa yang dijamahnya. Dalam realiti sekarang, sekali lagi satu kiasan saya buat. Kalau Islam ini kita anggap sebagai satu hidangan orang Melayu lah. Dalam hidangan tu ada lauk,
Ada sayur, ada sambal, ada budu dan macam-macam lagi. Dan setiap makanan itu yang sepatutnya kita makan makanan yang kita sebut sebagai makanan yang terbaik Bagi kita. bagi kita. Ya. Dengan portion dia, dengan bahagian-bahagian tu. Tapi tabiat manusia yang suka sambal tu, dia makan sambal. Yang suka belacan, dia makan belacan. Okey. Yang suka ayam lauk, dia makan lauk. Ya. Tak makan sayur. Yang suka sayur tu, begitulah. Jadi yang sepatutnya ia diambil secara syumul tadi. Tapi manusia ni terutama sekali dalam pengajian sekarang ni, kita terlalu awal memisah-misahkan pengajian kita. Misalnya ada pelajar hatta universiti pun pergi belajar syariah. Tak belajar Okey, itu usuluddin. sebabnya. Ya. Tapi dalam keadaan sekarang, apakah kita boleh mengatakan bahawa semua mereka ini adalah betul, tetapi semua mereka juga adalah tidak betul? Ya. Malah kita terperangkap di antara apa yang disebut sebagai ekstremis dan liberal. Mungkin kita macam mana ni nak keluar daripada, kalau kita kata ini sahaja yang betul, maka orang kata kita ni ekstremis. Tapi kalau kita kata semua ni betul, kita kata kita ni Islam liberal. Macam mana ni? Jadi masing-masing orang sekarang ni mengambil Islam secara juz'iyat. Okey. Jadi sepatutnya bila kita nak ambil Islam yang juz'iyat, kita kena faham dulu bentuk yang sepenuh. Keseluruhan tu. Yang kalau saya minta maaf lah, saya nak buat kiasan lagi. Kalau Silakan. Islam kita anggap sebagai sebuah rumah. Rukun Islam tu tongkat-tongkat ataupun tiang-tiang. Okey. Jadi orang kita, dia kata Islam itu sembahyang, puasa, zakat, haji. Pada hakikatnya dia baru tanam tiang. Tapi dia dah anggap itulah Islamnya. Ya. Padahal perlu kepada lantai, perlu kepada dinding, perlu kepada jadi bagi saya lah, sekarang yang semua orang duk pegang Islam ni, dia pegang sebahagian daripada Islam. Dan pegang sebagai Islam tu tidak salah. Tapi yang salah biar dia menyalahkan pegangan orang lain. Tapi sekarang ni ya, dia menyalahkan orang lain. Jadi macam mana sekarang ni kita nak selesaikanlah. Ya. Sebagai seorang Muslim scholar, sebagai seorang ahli pendidikan yang cukup pakar dalam ilmu pemikiran Islam ni, bolehkah Dr. Kamil bagi satu cadangan bagaimana kita nak selesaikan sebelum kita bincang lebih lanjut apa sebab dan musababnya, ataupun nak bincang sebab dulu? Ada perkara yang kita boleh selesai, tapi ada beberapa perkara yang kita tak boleh nak selesai. Sebab saya katakan tadi, pertama kita lihat dari segi wahyu sebagai teras. Okey. Tetapi wahyu ini dia umpama barang mentah. Dia mesti dicanai dengan akal dan ilmu. Dan manusia daripada dulu lagi berbeza mentaliti, berbeza akal, berbeza budaya, berbeza lokasi, berbeza iklim. Dan perbezaan-perbezaan inilah yang membezakan mereka untuk memahami Islam itu. Okey. Sebab itu kita tengok misalnya satu perkataan dalam Islam yang difahami oleh orang Arab sendiri, orang Arab faham lain, orang Mekah faham lain, orang Hijaz faham lain, orang Tunisia faham lain. Kemudian manusia pula ada yang keras, ada yang lembut. Masa kita kata bincang bab jihad. Jihad tu ada saya baca satu tesis daripada pelajar Iran, tapi ahli sunnah wal jamaah. Dia tulis tentang jihad, sejarah dalam Islam. Berbagai-bagai tafsiran, daripada yang keras sekeras-kerasnya perang sampai kepada yang lembut selembut-lembutnya. Jadi mana satu kita nak pakai? Jadi keadaan menentukan, ijtihad orang menentukan. Jadi orang ramai ni dia kena ikut pemimpin lah, dia kena ikut imam dia lah. Dia Okey, tapi dalam realiti kita kepelbagaian pendekatan atau approach inilah yang telah menyebabkan masyarakat kita terbelah, berkelahi. Malah dalam sekarang ni, dalam masa media elektronik dan media yang kita guna online dan sebagainya ini, telah menyebabkan perbalahan itu lebih tajam dan masing-masing orang akan mengikut imam dia ataupun ketua dia
maka mangsanya ialah masyarakat kita. Memang orang jahil akan menjadi mangsa. Kerana mereka tidak mempunyai ilmu yang boleh menapis mana maklumat yang betul, mana maklumat yang salah. Jadi mau tak mau, kalau kita nak selesai masalah ni, masyarakat kena diberi ilmu yang secukup, paling tidak, kalaupun tidak banyak, tapi dia ada penapis yang boleh menjadikan dia seorang yang memahami mana yang betul, mana yang salah. Okey, sekarang ni kita sumbar ilmu. Orang pergi masjid, satu sumbar. Orang dengar TV, satu sumbar. Radio, kemudian YouTube, macam-macam sumbar. Sumbar-sumbar pula berkecamuk. Ilmu yang diberikan itu, ilmu-ilmu yang berbeza-beza, maka menyebabkan rakyat murba yang dikatakan bodoh dan tidak mempunyai asas ilmu cukup itu jadi bengong. Maka mereka masing-masing monolog antara sesama lain. Jadi bagaimana ni? Kita balik kepada sejarah negara kita lah. Okey. Bagaimana sistem pondok telah berjaya membuat satu uniform di segi amal ibadat misalnya. Okey. Walaupun hadis Nabi itu kata baca tu, baca niat, tetapi ulama-ulama dulu telah buat satu uniform. Ini bacaannya, ini wiridnya, ini doanya. Jadi untuk orang awam, cukuplah mereka mengikut ketua-ketua mereka. Siapa dia nak buat uniformity sekarang? Dulu kita ada pondok-pondok. Yes. Dan sekarang ni pun kita ada universiti, jadi kita sekarang ni bermasalah dari segi metodologi. Okey, universiti kita gagal ke atau belum berjaya? Saya tak kata gagal, tetapi sebenarnya kita dah meningkat. Cuma dalam sistem yang ada ni, saya ambil contoh lah. Saya belajar sekolah agama daripada umur 5 tahun. Sampai sekarang ni umur 70 tahun dah. Saya sendiri pergi sekolah dulu, ustaz campur. Bak taharah, bak haid, bak nipah. Kita tak tahu nak susun. Tapi bila kita sendiri dah tua dah, baru kita susun. Oh, macam kita nak buat sebuah rumah tadi. Ini dapur, ini. Jadi kita kena susun sendiri sebab manhaj kita tidak menyusun secara baik. Soalnya kita berhadapan orang macam kita, macam saya, macam Dr. Kamil. Bolehlah kita bertolak ansur. Mana segala apa yang anda pandangkan itu ada asas-asasnya yang betul dan ada keterlaluannya dan ada keterlaluan sama ada terlampau ketat atau terlampau longgar. Tetapi bagi orang kampung, orang awam, macam mana mereka itu nak menapis sendiri? Ulama sama ulama berkelahi. Pendakwah sama pendakwah berkelahi. Mufti sama mufti berkelahi. Ada? Cuba tengok misalnya dari, kita contohkanlah bagaimana ada cadangan untuk memberikan zakat kepada orang bukan Islam. Ada mufti yang memfatwakan boleh, ada mufti yang memfatwakan tak boleh. Jadi orang pun keliru. Macam mana sekarang dalam keadaan yang ada sekarang, adakah kita nak balik kepada zaman pondok di mana pondok tolong menyelesaikan masalah ini? Tapi sekarang ni pondok pun sudah tidak macam pondok zaman dulu. Sudah merupakan satu kerikil, satu benda yang tidak sangat aktif dan tidak cukup baik macam dulu lah. Tapi dalam realiti sekarang macam mana kita nak buat? Kita ada sistem dalam Islam pun, kita ada kerajaan, kita ada rakyat. Jadi misal hukum hakam. Ya. Bila kerajaan kata dia berpegang kepada mazhab Syafi'i, dan dia membuat peraturan-peraturan, kaedah-kaedah mengikut fatwa-fatwa mengikut mazhab Syafi'i, tapi dia tidaklah ketat 100%. Begitu. Jadi dalam hal-hal yang hukum hakam dan sebagainya, pemerintahlah menentukan dan pihak berkuasa lah menentukan. Adapun pengajian ini, maka untuk peringkat universiti kita buka supaya orang faham. Okey, dalam negara kita ini yang dikatakan pemerintah itu ada berbelas-belas pemerintah. Ada kerajaan negeri yang berbelas-belas. Ada undang-undang yang berbeza, fatwa yang berbeza, mentaliti yang berbeza, ulama yang berbeza. Macam mana kita nak selesaikan ini? Inilah perlunya kepada penyelarasan. Kita ada kementerian, kita ada jabatan. Soal sekarang ni mungkin ego masing-masing. Itu masalah. Dan kita tidak tahu mana kapasiti atau bidang kuasa yang kita ada. Budu tu sedap. Tapi tak sepatut budu tu dibuka tepi jalan. Begitu juga ada ilmu-ilmu yang sebenarnya boleh diajar. Tapi khatibun nas ala qadri uqulihim. Ada tempat dia. Jadi sekarang ni saya
mempersalahkan ustaz-ustaz, pengajar-pengajar, malah ulama-ulama sendiri yang tidak tahu nak meletakkan sesuatu itu pada tempat. Bila kita tidak letak sesuatu pada tempat, maka dia jadi zalim. Sebab adil itu ialah meletakkan sesuatu pada tempat, termasuk soal ilmu, soal kepahaman, soal amalan dan sebagainya. Okey, sekarang ni kita tahu dah sebab dia realiti. Jadi macam mana Dr. Kamil nak nasihat kepada para pendakwah kita, ustaz-ustaz kita, ulama kita, hatta para mufti kita yang sanggup berbalah di media dan sebagainya sehingga rakyat rasa keliru. Macam mana Dr. Kamil nak nasihat kepada mereka ini? Untuk para mufti, kita ada majlis fatwa. Di situlah nak berbincang, nak bergocoh pun tak apa lagi. Tapi janganlah bawa benda tu di luar daripada bilik perbincangan. Tapi kata mufti, kata majlis fatwa sekarang dah tidak berfungsi sangat sekarang ni. Jadi kerana kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh mufti-mufti terdahulu, kemudian majlis fatwa sudah digugat. Jadi masalah sekarang ni ialah bukan masalah Islam tu. Masalah sistem pengurusan Islam tu yang gagal kita laksanakan dengan baik. Bagi selanjutnya apa macam? Dan ini semua kalau kita balik dalam satu sistem yang paling penting sekali ialah soal kepemimpinan. Jadi saya rasalah zaman Tok Kenali lah, zaman-zaman ulama-ulama dulu, dia tak ramai orang pandai. Ramai orang jadi pengikut, cukup dengan satu dua ulama besar yang menjadi ikutan. Ada ulama besar ke sekarang? Jadi sekarang ni ulama besar makin ramai. Tetapi sebab itulah kita tengok kenapa Sayyidina Umar tidak membenar para sahabat keluar daripada Madinah pada waktu itu. Salah satunya supaya jangan masing-masing pergi buka pengaruh, buat kerajaan dia, buat institusi dia, akhirnya bertempur sama sendiri. Macam mana kita nak dengar, nak kena ulama, dia kata ulama besar, ulama kecil, ulama berautoriti, tidak berautoriti dalam keadaan sekarang. Sekarang lagi senang. Zaman dulu kalau pergi ke Mekah 20 tahun, kira alim lah. Walaupun pergi ke Mekah tu, kerjanya tukang jahit kopiah. Zaman sekarang ni kita ada hierarki. Ada yang sekolah menengah, ada sekolah rendah, ada sekolah atas, ada sarjana muda, ada master, ada PhD, ada profesor. Dan ini, kalau bidang-bidang lain, dia ada majlis-majlis dia yang kita sebut engineer, arkitek, perubatan. Jadi dia orang kena masuk di situ, diiktiraf oleh kawan-kawan dia tu, barulah dia jadi ulama. Sekarang ni kita tidak ada benda yang macam tu. Akhirnya ada orang yang pakai serban, pakai jubah, tepuk dada, sebut dia ulama. Padahal dia hanya seorang lebay. Dan ada pula orang yang katalah ada PhD tasawuf, ada PhD syariah, tapi kerana pakai baju batik maka dia anggap sebagai tak ada apa-apa. Jadi di sinilah perlu ada ketegasan daripada mestilah pihak berautoriti lah untuk membuat satu siasat penyelesaian. Macam saya ambil contoh di Mesir. Di Mesir itu ada 70 tarikat. Tapi dia satukan dalam satu kumpulan yang kita panggil sekarang ni, kita pun kena ada macam tu. Macam kita ada NGO. NGO ni kena ada katalah dia diketuai oleh pihak yang berkuasa. Tapi yang Dr. Kamil kata tu seolah-olah penyelesaian ini berasaskan kepada penyelesaian politik, bukan penyelesaian intelektual, penyelesaian sosiologi dan sebagainya. Apakah kita boleh selesaikan masalah ini dengan penyelesaian politik? Misalnya, kerajaan kata mesti sekian. Misalnya JAKI mengeluarkan satu guideline bahawa akidah ataupun katakanlah akidah dalam negara kita ini mesti akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengikut metod Asy'ariyah dan Maturidiyah. Misalnya fiqh Syafi'i yang berasaskan pada aliran Nawawi sebagaimana yang ada di sini, ataupun kita selesaikan secara intelektual bagaimana para ulama kita mesti mengambil inisiatif sendirilah. Bagaimanapun politik itu raja. Secara politik satu. Yang kedua, secara intelektual juga kita boleh, tapi kita kena buat ego. Saya masih ingat lagi Mufti Haji Nur Kelantan. Dia ada ilmu falak yang tinggi. Jadi saya dengar satu masa ilmu dia berbeza dengan
fatwa menentukan hari raya. Okey. Tetapi secara rasmi dia kena ikut fatwa rasmi, dan secara rasmi dia berhari raya macam orang lain. Tapi secara senyap-senyap untuk amalan individu, maka dia terpaksa ikut ilmu yang dia ada. Sebab ijtihad seorang mujtahid, katakanlah, dia tak mesti ikut ijtihad orang lain. Jadi sekarang ni saya rasalah ulama-ulama kita, guru-guru kita, asatizah kita, pensyarah-pensyarah kita, orang-orang bidang intelektual tadi juga kena tahu di mana kapasiti dia, dan dia tidak boleh nak langgar. Sebab kalau kita langgar semua perkara, jadi tak ada sistem. Bila tak ada sistem, rosaklah macam apa. Saya pick satu tadi kan. Maknanya tidak seperti dalam bidang lain. Misalnya yang Dr. Kamil kata tadi, dalam bidang-bidang yang lain, kata bidang perubatan, dia ada doktor, kita panggil doktor doktor umum. Doktor umum yang duduk di klinik tu, macam ustaz-ustaz kita yang mengajar-mengajar tu lah. Kemudian doktor pakar, kemudian yang lagi pakar lagi. Jadi dalam agama ni tak ada yang tu kan. Orang awam pun boleh bercakap. Sudah sampai masa. Orang usuluddin mengajar bidang usuluddin. Orang syariah mengajar ilmu bidang syariah. Orang tasawuf mengajar bidang tasawuf. Orang bahasa Arab nak buat fatwa tak betul. Jadi ini yang kita kena perbetulkan. Ya, inilah peranan kajiannya. Bagi tauliah. Okey, sekarang ni orang dapat PhD daripada Universiti Islam tu, kena ambil tauliah. Tapi adakah tauliah itu menentukan subjek apa yang awak mengajar? Ada. Dia bagi fardu ain, dia kata. Dia kata fardu ain ataupun Quran. Dia berasaskan kepada mazhab mana fardu ain tu? Ada umum gitu ya. Umum. Mana tapi dia bagilah, tak boleh sentuh hal agung, tak boleh sentuh hal mazhab-mazhab yang muktabar. Jadi dia ada beberapa perkara yang diperkirakan. Bukan dia kata awak ni usuluddin ke syariah. Usuluddin mengajar usuluddin, syariah mengajar syariah, bahasa Arab mengajar bahasa Arab. Tak ada macam tu. Tadilah kita kata macam perubatan tadi. Zaman belum ada kepakaran, asal pergi klinik tak apalah. Tapi zaman kita ada kepakaran, kalau awak sakit jantung, kena pergi kat doktor jantung lah. Ada ini kita, mana ustaz-ustaz sendiri, masjid-masjid yang menganjurkan, yayasan-yayasan dan sebagainya, kena ambil berat hal berkecamuknya masyarakat kita. Dan satu lagi saya nak sebut, ini penting sangat. Dalam hal Islam ni, saya rasa 4 perkara saja benda yang kita tak boleh petikai. Yang lain tu kita kena buka kepada perbezaan-perbezaan tadi. Sebab ikhtilafu ummati rahmah. Tapi kalau bab akidah, bab akhlak, bab hudud dan bab-bab itu sahaja yang kita kata perkara-perkara yang sawabit. Yang lain itu mutaghayyirat. Jadi yang mutaghayyirat inilah, kalau kita nak paksa orang, kita tak boleh. Tapi hakikatnya dalam negara kita ini, orang memaksa rakyat ataupun pengikut ataupun orang biasa ni mengikut dia punya metod sahaja, dan orang lain tu salah. Misalnya kita tengok antara Salafi Wahabi dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, dia kata kan, dia berkelahi lebih daripada budak-budak. Kemudian bagaimana saya tengok macam Dr. Kamil kata tadi, peranan kerajaan dalam menentukan struktur kepakaran itu. Mungkin itu tidak ada kan. Tapi ini mesti ada. Ada profesor, ada Profesor Madya, ada pensyarah kanan, ada pensyarah biasa, ada tutor. Macam mana ni? Kadang-kadang yang tak ada apa satu tu lebih popular daripada yang ada apa-apa. Macam mana ni? Jadi inilah kita kena perbetulkan. Tapi zaman dulu lagi pun, kita ada qasas, kita ada wa'az, kita ada ulama. Jadi masyarakat kena kenal mana yang ulama tempat rujukan, mana yang selebriti, mana yang tempat nak gelak-gelak, mana yang begitu saja. Jadi benda-benda ni ikut ke mana dia balik kepada sejauh mana bekalan ilmu asas yang ada pada orang ramai. Selagi orang ramai yang tidak ada ilmu asas untuk menapis mana yang betul, mana yang salah, dan Nabi pun ajar kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jadi dari segi doa tu bukan minta doa Tuhan bagi buk gitu. Okey, sebagai kesimpulan, apa yang Dr. Kamil nak cadangkan sekarang?
kepada para ulama, para cerdik pandai Islam kita, para wa'az dan para mubaligh kita macam mana? Bagi saya, bagaimanapun pihak berkuasa juga, dia mempunyai otoriti untuk melantik kata majlis pendakwah, majlis tarikat, majlis usuluddin, majlis, jadi kena banyak. Dan satu kali pula bawah, macam kita kata tadi, badan-badan profesional tadi, dia ada badan-badan dia, dan kita pun kena ada badan penapis bidang profesional keilmuan Islam ni. Dan supaya macam ikut kita bagi tauliah dan sebagainya, supaya benda ini kita bukan sekat, tapi kita susun, kita atur. Sebab selagi kita membiarkan begini, maka keadaan semakin merosak, dan dia boleh menjadi seperti di negara-negara Arab dan sebagainya, sehingga berlaku pertumpahan darah, berlaku peperangan saudara kerana berbeza ideologi, berbeza kepahaman dan sebagainya. Sekian dulu, kerana masa tidak mengizinkan kita pergi lebih jauh daripada itu. Saya percaya bahawa para pendengar dan penonton semua telah mendapat faedah yang banyak daripada huraian yang telah diberikan oleh Dr. Kamil pada hari ini. Dan tidak seperti setengah program yang lain, saya berhasrat untuk menghadamkan persoalan-persoalan seperti ini supaya lebih jelas. Mungkin pada hari ini sebagai suatu pengantar, dan saya rasa sekurang-kurangnya kita akan berada dengan Dr. Kamil selama atau sebanyak tak kurang daripada 10 siri dengan Dr. Kamil. Dan kalau 10 siri itu belum lagi dapat kita cernakan semua sekali, kita akan pergi lebih daripada itu. Kita, sebagaimana kita tahu, Dr. Kamil seorang yang mempunyai pandangan yang cukup mendalam. Dan saya dan kemudian kami bersama sekarang ini, insya-Allah akan dapat memberi faedah kepada umat Islam dalam negara ini, terutama sekali dalam membangunkan kredibiliti umat Islam diboleh hormati oleh semua orang yang ada di sini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.